Setelah berlakunya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, pihak tentera Jepun menyerah kalah kepada pihak British pada 15 Ogos 1945. Ini telah menyebabkan berlakunya kekosongan kuasa di Tanah Melayu, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman. Dalam tempoh masa 7 hari selepas penyerahan tentera Jepun, berikutan kekosongan kuasa pada waktu itu, anggota-anggota MPAJA yang kemudiannya dinamakan sebagai PKM telah keluar dari hutan-hutan dan mula menunjukkan kekuatan dan kuasa mereka. Ramai orang-orang Melayu dan tidak lupa juga individu-individu berbangsa Cina dan India telah diseksa dan dibunuh dengan kejam. Anggota-anggota komunis PKM telah bertindak dengan zalim dan melulu. Tiada langsung perasaan belas kasihan yang ditunjukkan, terutama sekali kepada mereka-mereka yang dicaki tidak sehaluan dengan perjuangan mereka. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak pada tahun 1948 telah menyebabkan Kerajaan Persekutuan mengisytiharkan darurat di seluruh tanah Melayu. Sebulan kemudiannya, PKM telah diharamkan. Jadi, salah satu langkah yang digunakan untuk menghapuskan aktiviti komunis dalam tempoh darurat adalah melancarkan rancangan BRICS. Rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney di Persekutuan Tanah Melayu pada pertengahan tahun 1950. Pengarah operasi yang bertanggungjawab ialah Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs. Siapakah dia, Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs ni? Sedikit yang boleh saya ceritakan tentang Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs ialah beliau dilantik sebagai pengarah gerakan menentang pengganas komunis. Beliau ditugaskan untuk merancang, menyelaras dan mengarah gerakan-gerakan anti pengganas yang sedang dijalankan oleh pasukan polis dan angkatan bersenjata. Briggs yang berpengalaman luas dalam peperangan di Eropah dan Perang Jepun mengemukakan rancangannya setelah 2 minggu tiba di Kuala Lumpur dan setelah melawat dan bertukar pendapat dengan rakyat di kawasan-kawasan yang terlibat. Rancangan beliau adalah untuk mengasingkan musuh dari mendapat bekalan makanan dan maklumat risikan, memancing mereka ke kawasan pertempuran yang ditentukan oleh pasukan keselamatan dan memberikan perlindungan kepada orang ramai yang terdedah kepada ancaman dan sebagai sumber maklumat dan bekalan makanan. Beliau menetapkan dengan jelas dan terperinci peranan pihak polis dan tentera dengan menggunakan kedua-duanya untuk merancang dan menyelaras gerakan menentang komunis. Berbalik kepada tajuk kita, iaitu rancangan BRICS merupakan tindakan oleh kerajaan jajahan British untuk menyekat bekalan makanan serta ubat-ubatan daripada berjaya sampai ke tangan Parti Komunis Melaya yang pada masa itu berniat menguasai Persekutuan Tanah Melayu. Antara tindakan yang dijalankan ialah dengan memindahkan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kawasan penempatan semula atau dipanggil Kampung Baru. Hal ini supaya orang Cina tidak diugut oleh Min Yuan untuk memberi maklumat dan bekalan makanan serta ubat-ubatan. Tujuannya adalah semata-mata untuk melumpuhkan kegiatan Min Yuan. Kampung-kampung baru ini dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pasukan keselamatan. Penduduk kampung baru diberi banyak kemudahan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, tempat tinggal serta bekalan air paip dan elektrik. Seperti yang anda semua tahu, kampung baru telah dibina di kawasan-kawasan baru yang dipilih khas untuk menempatkan orang-orang Cina. Penempatan semula orang Cina adalah kerana sebahagian besar ahli PKM terdiri daripada orang-orang Cina.
Dengan penempatan semula orang-orang Cina, ianya memudahkan proses pengawalan dan pengurusan ke atas aktiviti komunis. Jumlah penduduk yang terbabit dalam rancangan ini adalah seramai 470,509 orang yang ditempatkan di 440 buah kampung baru. Persatuan Cina Melaya (MCA) yang ditubuhkan pada tahun 1949 banyak membantu usaha kerajaan menempatkan semula orang Cina. Program kedua dalam rancangan ini ialah Gerakan Kelaparan. Gerakan Kelaparan merupakan usaha susulan yang dilakukan oleh kerajaan jajahan British di dalam rancangan BRICS. Gerakan ini dilakukan bagi melumpuhkan usaha Min daripada pihak Parti Komunis Melaya. Apakah itu Min yang bermaksud gerakan rakyat dalam bahasa Cina ialah golongan yang menyokong pemberontakan yang dilakukan oleh komunis. Ianya ditubuhkan oleh Parti Komunis Melaya yang sebahagian besarnya dianggotai oleh orang Cina. Tujuan Min ditubuhkan adalah untuk memberi maklumat dan membekalkan makanan serta ubat-ubatan kepada komunis. Pergerakan mereka berpusat dari bandar-bandar, kampung-kampung dan kawasan berhampiran hutan. Namun, tidak semua orang Cina yang menyertai Min secara rela hati. Ada yang terpaksa berbuat demikian kerana takut ancaman maut. Sebenarnya, kebanyakan daripada mereka berasa serba salah kerana kalau mereka menyokong kerajaan, mereka akan dibunuh oleh pengganas komunis dan tindakan yang diambil terhadap mereka dan keluarga mereka. Oleh itu, bagi melumpuhkan pergerakan Min satu pelan tindakan yang dikenali sebagai rancangan BRICS inilah yang telah dijalankan bagi memindahkan penduduk Cina di pinggir-pinggir hutan ke kawasan penempatan baru yang dikawal. Rancangan ini bertujuan menjamin keselamatan penduduk Cina daripada diancam dan diperas ugut oleh pengganas komunis. Balik kepada gerakan kelaparan, rancangan ini melibatkan penyelarasan dan kerjasama di antara pegawai-pegawai perkhidmatan awam, polis dan tentera. Dengan itu, satu jawatan kuasa kerja pada peringkat kebangsaan, negeri dan daerah telah ditubuhkan. Di peringkat daerah, biasanya pegawai daerah yang menjadi pengerusi dan bertanggungjawab untuk menghapuskan ancaman komunis di kawasannya. Semua anggota di kampung baru yang terlibat dalam rancangan BRICS perlu memastikan bahawa segala keperluan asas seperti bahan makanan, ubat-ubatan, pakaian serta senjata tidak diberikan kepada pihak komunis. Penduduk-penduduk hanya dibenarkan membeli makanan dalam jumlah yang ditetapkan sahaja. Kad pengenalan juga dikeluarkan bagi mengawal pergerakan penduduk di kampung baru. Sekatan-sekatan jalan raya diadakan juga bagi menghalang pergerakan Min. Penggunaan kad pengenalan telah diwajibkan sebaik sahaja individu mencapai umur 12 tahun bagi memudahkan proses identifikasi diri. Mana-mana yang tidak memiliki kad pengenalan boleh ditahan oleh anggota keselamatan. Selain itu, terdapat juga langkah lain yang diambil oleh pihak British bagi mengekang pergerakan Parti Komunis Melaya. Antaranya ialah memperkenalkan undang-undang darurat. Antara isi undang-undang darurat ialah 1. Parti politik bersifat radikal telah diharamkan. 2. Sesiapa yang disyaki terlibat dalam kegiatan komunis akan ditangkap dan dibuang negeri. Ketiga, hukuman mati buat mereka yang bersubahat dengan komunis. Seterusnya, dalam tempoh darurat, kira-kira 40,000 orang tentera termasuk beberapa regimen askar Melayu dikerah dengan kelengkapan perang seperti meriam, kapal terbang dan kapal laut untuk menghapuskan anasir komunis. Polis British dan anggota-anggota Special Branch diperketatkan dan ditambah ke 70,000 orang. Sistem Home Guard diperkenalkan supaya orang ramai boleh menyumbang bantuan dan membanteras kegiatan komunis dan seramai 20,000 anggota berjaya direkrut. Pada 31 Julai 1960, darurat ditamatkan. Dalam tempoh tersebut, kira-kira 11,000 orang terkorban. 3 tahun sebelum darurat ditamatkan, Tanah Melayu diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957.
Upacara penurunan bendera Union Jack diadakan bagi menandakan berakhirnya sudah penjajahan British di Tanah Melayu dan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat, setaraf dan setimpal dengan semua negara-negara berdaulat di dunia.